إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dalam surah Luqman Allah menceritakan kisah seorang wali Allah Luqmanul Hakim yang menyampaikan nasihatnya kepada anak andalnya lah. Sebenarnya ni contoh pada pendidikan seorang bapa, seorang pemimpin, seorang ketua kepada anak buah ataupun anaknya sendiri ataupun anak murid dia lah. Sebenarnya pendidikan anak-anak ni sangat penting. Kalau kita tak didik anak-anak kita, bila lagi musim sekarang ni, musim PKP sekarang ni, yang mana anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, hatta yang berada di pusat pengajian tinggi pun sekarang ni bercuti sekarang ni. Jadi mereka kosong. Bukan setakat kosong lah, bahkan mereka mengisi masa mereka dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak berfaedah, dan kadang-kadang memudaratkan diri mereka sendiri dan fikiran mereka. Jadi penting sangat pada kita ibu bapa, pada penjaga untuk memastikan anak-anak diberi pengisian dengan ibadah, dengan ilmu, supaya mereka dapat belajar walaupun secara tidak normal. Dalam ayat yang ke-13 surah Luqman, Allah menyebut bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak andaku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah, syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Okay, yang pertama sekali, ya bunayya. Ya bunayya ni maksudnya panggilan manja lah. Kalau terjemuh harfiah, bunayya ni anak andaku, anak yang kecil lah. Tapi ulama tafsir sebut ya bunayya di sini maksudnya bukan anak kecil dah lah. Anak lah, anak. Tak kira lah anak tu sama ada masih kanak-kanak, atfal, ataupun dia tu murahik, remaja, ataupun yang sudah besar dah, yang masih lagi memerlukan bimbingan dan nasihat daripada ibu bapa dan ketua keluarga mereka. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak andaku, jangan kamu menyekutukan Allah. Di sini pertama sekalinya ialah berkenaan dengan pendidikan. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan kepada pendidikan kanak-kanak ni. Pendidikan kepada anak-anak lah. Dalam buku tarbiyah, buku pendidikan anak-anak ni bawa data contoh lah. Contoh hadis-hadis macam mana Nabi SAW mendidik anak-anak dah. Yang pertama sekali contohnya ialah Hasan. Pernah kali ketika mana Rasulullah solat berjemaah jadi imam, tiba-tiba Hasan naik atas belakang Nabi. Datuk dia lah. Jadi Nabi lama sujud, Nabi tak bangun lah. Barulah Nabi bangun. Jadi sahabat-sahabat tanya, apa Rasulullah, kenapa kamu sujud lama dah? Rasulullah kata, waktu aku sujud tadi, Hasan cucu aku naik atas belakang aku. Jadi aku nak bagi peluang kepada dia lah. Aku tak mahu dia, aku tergesa-gesa bangun menyebabkan dia jatuh. Jadi dalam hadis ni contohlah bagaimana Rasulullah ni melayan kerana cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang keduanya,
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji. Rasulullah memuji wanita ataupun ibu-ibu di kalangan Quraisy. Rasulullah kata, kalau kamu nak pilih isteri, pilihlah di kalangan Quraisy. Nabi tuju kepada orang Arab lah. Sebab Nabi kata khairu nisa'in, dah. Nisa'u Quraisyin, sebaik-baik perempuan yang kamu jadikan isteri dah, wanita Quraisy dah. Alasannya kerana ahnahunna ala waladin fi siwarin, dah. Khairu man rakibat al-ibila, sebaik-baik perempuan Arab yang naik unta ni ialah perempuan Quraisy. Kenapa? Kerana sifat mereka amat penyayang kepada kanak-kanak. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi suruh seorang lelaki yang nak mencari isteri ni, ialah kena pilih seorang perempuan yang boleh melahirkan anak yang ramai dan seorang perempuan yang penyayang. Tazawwaju al-walud al-wadud, kahwinlah perempuan yang banyak melahirkan anak dan perempuan yang bersifat penyayang. Jadi penyayang ni maksud dia ialah bila dia lahir anak, dijaga dengan betul-betul, dan dia didik betul-betul anak-anak dia, dia jaga betul-betul lah. Tidak kata beranak kat tinggal anak, tidak dah. Bahkan pendidikan dia. Betul kita tengok orang Arab ni memang masya-Allah lah. Mereka layan betul-betul anak mereka dan mereka beri pendidikan yang start pada awal lagi. Mereka suruh hafal hadis, hafal mata-mata ilmu dan sebagainya. Yang ketiganya, contoh juga macam mana Rasulullah ambil berat terhadap pendidikan anak-anak ni. Nabi pesan kepada ibu bapa, ittaqullah wa'dilu baina abnaikum, takutlah kamu pada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil di antara anak-anak kamu. Jadi ini sebenarnya pesanan Nabi lah kepada seorang bapa, yang mana dia telah menghadiahkan kepada salah seorang anak dia hadiah lah. Jadi isteri kata, aku tidak akan terima, tidak akan setuju dengan apa yang kamu berikan, sehinggalah kamu jadikan Rasulullah sebagai saksi. Jadi bila ditemu Rasulullah kata, adakah kamu beri kepada anak kamu yang lain sama? Maka dia jawab, tak, anak ni sahaja. Nabi kata, ittaqullah wa'dilu baina abnaikum, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil. Jadi hadis ni pun huraian dia panjang dah. Kalau seorang bapa, seorang ibu tidak berlaku adil pada anak-anak, maka ketimbul rasa hasad dengki, rasa tersisih, rasa macam-macam lah. Sebagaimana berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam. Adik-adik Nabi Yusuf, mereka ni akhirnya dengki terhadap Nabi Yusuf dan akhirnya mereka buang adik mereka dalam telaga. Jadi penting pada bapa ni melayani anak-anak dengan cara adil dan cara yang saksama lah. Jangan sebab itulah tak boleh sama ada waktu hidup atau waktu selepas mati kita kena bagi harta pusaka ataupun nak bagi hadiah waktu hidup dengan cara yang adil. Tak boleh kita ni memilih kasih dah. Yang ketiganya, Rasulullah mendidik macam mana dah? Macam mana Rasulullah mendidik kanak-kanak ni ialah Rasulullah melayani dah kanak-kanak ni yang masih mereka dengan permainan mereka lah. Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasulullah mengahwini Aisyah ni masih kanak-kanak lagi. Jadi dia ada patung kuda lah. Kuda ada sayap dia, Rasulullah layan dia lah. Rasulullah kata, kuda mana ada sayap, mana ada kuda ada sayap ke? Maksudnya Rasulullah melayani kerana kanak-kanak waktu dia bermain. Dan sekarang ni pun kita tengok kanak-kanak sekarang ni, zaman moden sekarang ni, mereka lebih masa dengan bermain handphone lah. Sepatutnya zaman dulu mereka ada permainan yang boleh mengeluar peluh lah. Main selipar, main ting, main macam-macam lah. Jadi sepatutnya permainan yang boleh merapatkan ukhuwah, boleh mengeluarkan peluh, boleh mengembirakan mereka itu lebih baik daripada permainan yang hanyalah mereka ni galik dengan telefon dan sebagainya lah.
Yang ketiga, seterusnya, contohnya lagi ialah Rasulullah sebut sini macam mana Rasulullah waktu Anas dan sahabat-sahabat dia, kanak-kanak lain, mereka ni sedang bermain. Rasulullah bagi salam dah. Fasallama alaina. Rasulullah bagi salam kepada kami dah. Jadi Rasulullah ni memberi penghormatan hatta kepada kanak-kanak dah. Kadang-kadang orang tua ni, kadang-kadang orang dewasa ni, dia pandai lekeh, pandai remeh, pandai genuh pada kanak-kanak dah. Budak bagi salam pun dia tak hirau. Budak panggil pun, hormat pun dia tidak paling apa semua sekali dah. Itu bukan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah melayani kanak-kanak dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah memberi salam kepada mereka dah. Jadi memberi salam ni satu penghormatan lah. Dan waktu Ibn Abbas bersama-sama dengan duduk sama-sama dengan Abu Bakar, Umar dan sebagainya dalam satu halaqah. Jadi sebelum Rasulullah nak bagi minum pada Abu Bakar sebelah kiri dia tu, Rasulullah minta izin dengan Ibn Abbas dengan budak-budak tu. Budak tu kata, "Tak Rasulullah, aku tak bagi sebab ni hak aku akan minum lebih daripada minuman kamu dah." Jadi dia Rasulullah sendiri minta kebenaran dah. Ni betapa Rasulullah ni mengangkat martabat, dan Rasulullah ni menghargai kanak-kanak sebagaimana Rasulullah menghargai orang dewasa dah. Contoh lagi ialah macam mana Rasulullah ni mendidik kanak-kanak untuk warak. Warak ni maksudnya meninggalkan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang haram. Pernah satu kali Rasulullah tengok Hasan kutip buah tamar. Kutip buah tamar kemudian terus memasukkan dalam mulut dia. Jadi Rasulullah tengok, Rasulullah suruh dia kehek. Rasulullah suruh dia kehek, kah dah. Maksudnya buang balik apa yang ada dalam mulut kamu. Rasulullah kata, kalau dah aku tahu tamar ni bukan tamar zakat, aku akan biarkan kamu makan. Tapi kerana aku takut kamu tamar zakat, maka Rasulullah larang dah. Rasulullah suruh Hasan buang juga. Walaupun waktu tu Hasan masih kanak-kanak lagi dah. Jadi inilah macam mana Rasulullah mendidik sifat warak kepada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuhnya, contoh juga ialah Rasulullah mendidik, Rasulullah mendidik dan Rasulullah menyuruh ibu bapa dan penjaga ni mendidik anak-anak secara berterusan dah. Bukan didik sekali lepas tinggal, tidak dah. Kena didik semua. Bagaimana kita jagalah. Kalau kita jaga tanaman kita, jaga hatta binatang ternak kita sekalipun lah. Hari-hari kita kena ambil tahulah, kena bersihkan reban ayam, kena bagi makan, bagi minum, tengok ada penyakit kita bagi ubat dah. Jadi anak-anak pun kita juga, kita kena bagi masa, kena ambil peduli terhadap mereka setiap masa. Jadi bukan macam ayam, tidaklah bagi makan gemuk-gemuk macam ayam daging, tidak dah. Bagi makan, bagi minum, bagi ubat, bagi tempat tinggal selesa, bagi aircon semua sekali, tidak dah. Bahkan kita kena bagi lagi pendidikan, bagi nasihat, bagi panduan dan sebagainya lah. Berterusan dah. Sebab tu Nabi suruh muru auladakum bisalati. Dalam surah Taha atau surah Maryam tak silap, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suruh wa'mur ahlaka, suruhlah keluarga kamu. Keluarga ni maksudnya isteri dan anak-anak kamu bisalah, dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu. Jadi tiap-tiap pagi kena gerak anak kita sembahyang subuh. Tiap-tiap waktu nak suruh mereka sembahyang zuhur, suruh pergi ke masjid, suruh mengaji Quran. Dan setiap masa kena bagi nasihat, kena baca hadis kepada mereka tiap-tiap masa dah. Jadi wastabir 'alaiha, kena sabar sungguh-sungguh. Kena sabar sungguh-sungguh lah. Sebagaimana kita di sekolah rendah, dak kanak-kanak yang masih kecil ni kita kena didik mereka hari-hari, maka begitulah juga apa dia? Mereka ni kita perlu jaga mereka setiap masa dah. Bukan hari-hari beli nasi, beli roti canai, hari-hari kita beli apa dia makanan, tapi didikkan kita biarkan mereka, tak boleh dah. Jadi kita mendidik mereka dan mengajar mereka, nasihati mereka setiap masa. Kemudian contoh laginya ialah macam mana pendidikan Rasulullah ni. Pendidikan Rasulullah ni, Rasulullah mengajar supaya kita ni mendidik ataupun menerapkan nilai-nilai menjaga maruah kepada kanak-kanak ni, al-iffah. Sebab itulah Rasulullah ni larang kita jangan buka aurat. Ibu bapa ni jangan buka aurat depan anak-anak.
Kena ajar sifat malu pada anak-anak ni. Yang keduanya, kena pisah ke anak-anak yang telah besar ni. Bila umur 10 tahun, umur 7 tahun, kena pisah ke laki-laki dan perempuan. Tak boleh tidur sekali. Tak kena asing ke bilik-bilik mereka, tempat tidur mereka. Jangan biar ke yang perempuan ke yang lelaki ke yang buka aurat depan adik-beradik mereka. Jangan tidur selimut yang sama. Dia dalam keadaan tanpa berpakaian. Jadi Rasulullah ajar al-iffah, sifat menjaga kehormatan, menjaga harga diri lah. Sebab tu al-haya'u bil iman, menjaga sifat malu ni sebahagian dari iman. Jadi itu antara didikan Rasulullah. Wa farriquhunna fil madaji'. Dan pisahkan mereka tempat tidur bila mereka ni membesar. Kemudian Rasulullah juga mengajar dan mendidik anak-anak supaya bersifat ghirah. Ghirah ni maksud dia kena ada sifat cemburu. Sifat cemburu ni maksudnya jangan tengok saja adik-beradik dia ke mak dia ke dicabuli maruahnya ataupun kehormatannya, tak boleh dah. Jadi sebab itulah Rasulullah bila ada seorang pemuda dia masuk Islam, kemudian dia bagi tahu Rasulullah, aku ni semua benda yang kamu suruh aku boleh buat belaka. Tapi ada benda-benda hal tu boleh tinggal dah. Disebut kepada dia Rasulullah, aku tak boleh tinggal berzina contohnya lah. Rasulullah kata, adakah kamu sanggup melihat ibu kamu ataupun adik-beradik perempuan kamu dizinai oleh orang lain? Jadi Rasulullah buat perbandingan awal-awal lagi dah. Jadi sifat ghirah, sifat cemburu ni kena ada dah. Khususnya untuk laki-laki lah, untuk menjaga kehormatan ibunya, adik perempuannya ataupun isterinya dan sebagainya lah. Kalau tak ada sifat-sifat ghirah, tak ada, mereka kebiar ke saudara mara mereka ataupun keluarga mereka walaupun dicerobohi maruahnya lah. Kemudian contoh yang ke-10 lah, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, inilah perkara yang saya nak tekan kepada pagi ini, iaitu berkenaan dengan macam mana Rasulullah ni mentarbiyah. Rasulullah mendidik akidah dah. At-tarbiyah al-aqidah. Rasulullah mendidik akidah kanak-kanak dia. Jadi sebenarnya akidah ni kita kena ajar bermula budak ni masih kecil lagi dah. Saya kagumlah tengok macam mana dalam Facebook, dalam YouTube ditunjuk macam mana orang Arab ni dia suruh budak-budak dia hafal mata-mata kitab tauhid dah, kitab tauhid, kitab usul salasah dah. Jadi situ lagi dia ajar budak-budak dia untuk menghafal dengan menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab tauhid dah. Jadi mereka ni ditanam, diterapkan akidah tauhid bermula masih kecil lagi. Jadi ayat Surah Luqman ni, ayat yang pertama ni, la tusyrik billah. Luqman al-Hakim besar, wahai anak andaku, jangan kamu menyekutukan Allah. Jadi kita mungkin tanyalah, kita kata nak didik macam mana budak-budak ni masa akidah ni, tak tahu gapo dah. Jadi orang kita ni dia lebih suka, dia lebih mudah untuk mendidik anak-anak ni dengan semaya, usalli fardhu zuhri, ajar lafaz niat, nawaitu shauma ghadin, di lafaz niat berpuasa, niat berwuduk dah. Sebenarnya perkara yang pertama sekali yang perlu ditekankan ialah berkenaan pendidikan akidah dah. Pendidikan akidah dah. Jadi Luqman al-Hakim tu Allah Taala sebut nasihat dia kepada anak dia, yang pertama sekali la tusyrik billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah. Ada ulama tafsir sebut, dalam tafsir Qurtubi sebut, anak dia ni bukan kanak-kanak dia, besar dah lah. Mana anak dia ni syirik Tuhan dah. Sebab itulah Luqman al-Hakim larang yang kamu syirikkan Allah. Jadi larangan syirik kepada Allah ni maksud dia suruh supaya mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah dah. Sekarang ni timbul isu berkenaan dengan permainan PUBG dah. Yang mana Sairua ni ada fatwa daripada ulama-ulama Saudi dan ulama-ulama lain lah. Mereka fatwa haramnya permainan ni. Kenapa? Kerana pertama sekali ada penyembahan berhala dah. Muncul sekali dia tunjuk macam mana orang berdeh ni dia sembah tokong, dia sembah berhala. Yang keduanya PUBG ni bahaya juga. Kenapa? Kerana dia ajar keganasan lah. Keganasan lah. Yang ketiganya habis masa lah.
budak-budak 1 pagi 2 pagi tak tidur sebab apa? Sebab duk bedil lah, duk main game semua sekali dah. Jadi ini cara macam mana pihak barat, pihak musuh-musuh Islam nak merosak ke akal fikir anak-anak kita. Mereka ni galik dah, mereka ni lalai, mereka ni hanyut dengan permainan dunia dah. Sehingga mereka tak boleh ngaji Quran, tak boleh semaya, tak boleh dengar ibu bapa mereka derhaka semua sekali. Sebab apa? Sebab semata-mata nak ni. Siapa di Jepun, negara-negara lain lah, ramai kanak-kanak yang mati. Kenapa? Kerana ni lah penuh mata dia serangan jantung. Sebab apa? Sebab kuat dah main telefon ni. Lebih bagi permainan yang boleh merosakkan kafir. Akhirnya ada ibu bapa yang tak boleh buat apa dah. Terpaksa. Bila ambil saja telefon, anak-anak akan mengamuk dah, akan tak boleh makan semua sekali dah. Jadi ibu bapa terpaksa tunduk, terpaksa akur, terpaksa ikut apa sahaja kehendak anak cucu mereka dah. Ni sangat bahaya. Sebab itulah ibu bapa kena kawal. Bukan tak boleh langsung boleh dah, tapi pasti ke apa yang anak-anak kita pegang, anak-anak kita tengok tu perkara-perkara yang tidak boleh merosakkan mereka, tidak boleh mengganggu pelajaran mereka dan sebagainya lah. Jadi la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Dalam ayat ni pendidikan akidah yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim pada anak dia, jangan kamu syirik kepada Allah. Dalam Quran ni la tusyrik billah, dalam Quran ada ayat Quran, allazina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allazina amanu lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan akidah mereka, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Sahabat-sahabat bertanya Rasulullah, fa ayyuna, siapakah di kalangan kami yang tidak melakukan kezaliman? Jadi sahabat-sahabat pun terfikir zalim-zalim ni buat dosa dah. Maka Nabi jawab, bukan zulm tu dosa dah. Zulm tu maksud dia ialah sebagaimana Luqman Al-Hakim pesan pada anak dia, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Zalim di sini ialah menyekutukan Allah. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, maka untuk mereka keamanan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti dah. Jadi syirik merupakan a'zamu ma nahallahu anhu, larangan Allah yang paling besar dah. Dan tauhid ialah perintah Allah yang paling besar dah. Jadi macam mana kita nak terapkan akidah tauhid dan nak menjelaskan perkara syirik ni kepada anak-anak dah. Jadi sekarang ni sebenarnya banyak kepercayaan syirik ni dah. Kadang-kadang anak-anak kita tengok telefon, tengok TV ke tak, dia tengok cerita hantu, cerita apa dia macam-macam lah. Jadi dia takut pada makhluk dah, macam-macam lah. Jadi kita sebagai bapa ni, sebagai orang yang berilmu ni, kena royak mereka dah, takut hanya kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW banyaklah didikkan Nabi kepada umatnya di kalangan kanak-kanak dan dekat cucu dia sendiri. Contohnya Rasulullah pernah beritahu kepada Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullahi abid wa haqqul abid. Apa dia? Wahai Muaz, adakah kamu tahu apa hak Allah pada hamba-Nya dan hak hamba pada Allah dah? Jadi Rasulullah bagi tahu ayu wahiduhu wa la yusyrik bi syai'a. Hak kewajipan seorang hamba pada Allah ialah mentauhidkan Allah, jangan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dah. Jadi kita kena hindarkan anak-anak kita daripada berlakunya syirik. Dulu timbul isu apa dia black metal, apa dia penyembahan syaitan, macam-macam lah. Jadi ajaran-ajaran ni sebenarnya akhirnya mereka akan membawa kepada ajaran sesat, kepercayaan kepada perkara yang karut marut lah. Jadi dalam Facebook, dalam media medsos ni banyak sangatlah benda-benda yang kepercayaan karut, kepercayaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hindarkan, kena tepis, kena tegur dan kena wayak, kita beritahu pada anak kita, jangan kamu percaya benda sebagainya. Jadi dalam hadis pun Rasulullah ajar, ya ghulam dah, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah, ketahuilah bahawasanya, yakinlah bahawasanya umat
Kalau mereka nak memudaratkan kamu, mereka tak akan memudaratkan kamu kecuali dengan perkara yang diizinkan oleh Allah. Dan ketahui juga bahawasanya kalau mereka nak memberi manfaat baik kepada kamu, mereka tak akan dapat beri kebaikan kecuali dengan izin Allah. Jadi nanti Rasulullah mendidik kanak-kanak ni dengan akidah. Rasulullah pacak akidah pada mereka. Jadi contoh hadis Muaz, contoh hadis Ibnu Abbas, dan hadis-hadis yang lain banyak sekali Rasulullah mengajar. Walaupun kanak-kanak, Rasulullah ajar mereka tentang akidah. Jadi mengajar tauhid ni bukan sahaja kita mengajar anak kita bahawa pencipta yang menurunkan hujan, menjadikan malam dan siang, yang menjadikan matahari dan bulan, menjadikan bumi dan langit, dan memberi rezeki, mematikan, menghidup Allah Ta'ala. Bahkan kita juga kena ajar pada anak kita bahawasanya mohon pertolongan, takut, mengadu hal, bertawakal, semua hanyalah kepada Allah Ta'ala sahaja. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan apa-apa sahaja perkara yang membawa kepada syirik, pada menyekutukan Allah, kita kena ingatkan mereka, kena bagi amaran kepada mereka. Jadi dalam ayat ni dua perkara. Pertama sekali dilarang la tusyrik billah. Yang keduanya ialah Luqman Al-Hakim beritahu bahayanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Sangat besar sehingga Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama-sama kita sama-sama kita baca Quran dan baca pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya sebenarnya walaupun saya sebut ni pendidikan untuk anak-anak, sebenarnya ibu bapa pun tahu juga dah. Ini juga pendidikan ke ibu bapa. Ibu bapa yang tahu apakah yang perlu disampaikan kepada anak-anak mereka, dan ibu bapa sendiri pun tahu dalam perkara ni dah. Keutamaan dalam pendidikan dah. Ada seorang penceramah dah di bangsa Arab lah. Jadi waktu dia sampai ke top dah, depan ramai-ramai ni ahli ulama ada, orang pendidikan ada dah, disebutlah ni kitab geografi, ni kitab sains, ni kitab matematik dah. Jadi kitab-kitab buku-buku ni bila habis saja peperiksaan, habis saja tahun kamu belajar, kitab ni buruk dah. Kamu ada kamu jual ke, kamu buang ke, kamu bakar ke, sudah expired, sudah habis dia punya tempoh dia. Tapi satu kitab sahaja yang mana kamu perlu setiap masa sepanjang umur kamu, iaitu Quran dah. Quran. Jadi hak kita ngaji akhirnya kita tinggal dah. Tapi Quran agama ni, hadis Rasulullah ni kita tak akan tinggal sehinggalah kita mati, sehingga kita bawa ke akhirat nanti dah. Jadi pendidikan ni untuk ibu bapa dan pendidikan juga untuk anak-anak, supaya kita tahu apakah perkara keutamaan yang perlu kita didik, yang perlu kita semai kepada anak-anak kita dah. Jangan biarkan mereka hanyut dengan dunia hiburan mereka, dengan dunia permainan mereka, sehingga mereka tidak menghiraukan agama. Akhirnya jiwa mereka menjadi sempit dan akhirnya mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Jadi itu saja. Semoga kuliah online kita pada pagi ini dapat memberi sedikit manfaat pada tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.